Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi cikgu. Waalaikumsalam. Doktor. Okay, Waalaikumsalam. Sebelum tu saya nak tanya, siapa yang baru pertama kali berada dalam kumpulan ni? Maksudnya dia baru add. Saya. Lagi? Hazimah dulu kumpulan mana? Bukanlah dulu, minggu lepas. Kumpulan kumpulan tu dah dibubarkan saat saya tengah balik. Oh, dengan Puan Diana ke? Ya. Oh, okay. Puan Diana dah terangkan ke tentang perincian tugasan? Belum. Okay. Yang lain semua dengan saya kan sebelum ni kan? Okey, kalau saya nak terangkan untuk kelas ni berkenaan dengan perincian tugasan, kiranya macam saya ulang perkara yang samalah. Hazimah boleh tak Hazimah tengok dekat My Guru, pergi dekat Learning Materials, download, lepas tu tengok satu. Kalau tak faham tanya saya. Okey, baik Doktor. Okey, baik. Kemudian kita buat pengetahuan Hazimah lah. Untuk minggu lepas saya dah terangkan berkenaan dengan karangan. Okey, jadi kena hantarnya draft pada minggu ketiga, minggu hadapan. Kemudian final pada minggu kelima. Maksudnya dekat My Guru nanti, minggu ketiga tu, awak tekan draft dulu. Lepas tu submit. Kan ada dua pilihan kan, draft ataupun final. Tekan draft dulu. Lepas tu saya akan semak. Sekiranya tidak bertepatan dengan apa yang saya nak, saya akan reject, awak hantar semula. Kalau dah okey, saya sendiri yang akan terus submit as final lah. Okay, jelas Untuk peringatan bagi pelajar lain juga, minggu depan ialah minggu untuk anda menghantar draft penulisan esei. 5 isi untuk mendapat minimum markah 10. 5 isi dan dalam setiap satu isi tu perlu ada kriterianya lah seperti ayat topik, huraian, contoh atau fakta dan kesimpulan kecil. Baik, untuk hari ini saya sebenarnya nak terangkan tentang tugasan pembentangan, tapi sebelum tu saya mohon maaf tadi saya lewat sebab komputer ni entah dia macam update loading macam tu. Baik, sambut kedatangan terlebih dahulu. Farah Syakira ada? Nur Dalila? Patrick? Ada, madam. Waishi Navi? Maria? Saya Doktor. Nurin? Ada. Norikmal? Syahmi? Razrin? Saya. Danish? Saya. Zuria? Saya. Ifah Iliana? Saya. Chukri? Aina Sahira? Saya. Roshida? Saya. Ain Fatihah? Nurul Tasnik? Hazirah? Syakira? Saya. Awak siapa? Hazira. Nur Hazira. Syakira? Saya. Haziq? Aiman Danish? Saya. Syamimah? Adakah? Syamimah? Tak ada. Suhaila? Saya. Sharon? Hazimah Saiful Bahrin? Saya. Syuhadah? Aisyah? Saya. Khairun Naziha? Yasmin? Saya. Saya. Saya tu siapa? Saya macam ada dengar suara dua. Aina Farhana?
Saya. Anik, Saya. Zuhair, Saya. Wenkatsanjev, Saya. Mashni, Mashni, Saya. Nurin. Saya. Okey, baik. Madam, saya ada baru masuk. Saya ada. Kejap Siapa yang saya, kejap. Farah, Dalila, Ikmal, Syahmi, Syukri, Saya. Syukri. Ha. Okay. Tasnik, Saya. Saya pun ada. siapa saya tu? Haziq, sekejap. Syamimah, Sharon, Syuhadah, Khairul Naziha. Saya kawan nasihat. Okay. Seorang lagi tu? Ada saya. Okay. Dah. Saya Siapa? Tasnik. Rina, satu. Waishnavi. Lepas tu Tasnik. Mana Tasnik? Ni, dah. Okey, dah. Baik. Ni apa ni? Ya, Apa ni? Macam ni lah. Loading. Okey, dah. Baik, kalau anda lihat di skrin, ini untuk Hazimah lah, saya ulang balik sikit. Kita semua kerja khusus individu. Esei kita ada 20 markah, pembentangan 20 markah, latihan modul 30 markah. Okey, dah boleh bersedia dengan RM30 untuk latihan untuk modul. Modul anda akan dapat hujung bulan ni. Siapa ketua dalam kelas ni? Kita dah lantik ketua ke belum? Tak ada Belum. Okey. Boleh tak cadangkan satu nama? Siapa yang awak kenal yang boleh buat kerja? Hazimah, ya? Doktor, saya cadangkan Aiman Danish. Aiman Danish. setuju. Yang lain setuju? Setuju. Tidak setuju. Siapa yang tak setuju? Saya tidak setuju. Kenapa Aiman tak setuju? Saya tak layak untuk menjadi ketua. Aduh. Alah, sedihnya Iman. Cepat siapa? Tolong ni je. Nanti tolong kutip duit untuk modul. Lepas tu tolong ambil modul. Edarkan dekat kawan-kawan awak. Lepas tu macam tu je. Aiman, boleh tak? Kawan awak dah percaya kat awak ni. Boleh. Okey. Aiman, cari seorang penolong yang memudahkan kerja awak. Okey. Siapa? Hazimah. Hazimah setuju? Yang lain setuju Hazimah? Maaf madam, tapi saya dah ketua untuk subjek lain. Razrin setuju? Aiman, Hazimah dah ada. Saya sokong. Razrin. Saya. Okey, awak setuju terima jadi penolong? Setuju. Okey, terima kasih. Okey, jadi ketua untuk kumpulan kita Aiman Danish. Dan juga penolong ialah Razrin. Okey, baik. Okey, nanti dah boleh, nanti Aiman atau Razrin buatlah satu nanti buat satu senarai nama, kemudian siapa nak kutip duit RM30 daripada kawan-kawan awak. Boleh? Boleh. Okey. Semua dekat college ke? Ada tak yang dekat luar college untuk saya fikirkan tentang post? Seorang. Patrick dekat mana? Sarawak. Patrick akan datang sini tak? Datang Berapa hari bulan? 6 hari bulan 2. Oh, 6 hari bulan 2. So ngam-ngam lah sebab modul ni akan dapat
akhir bulan Januari. Jadi nanti kita tengok macam mana sebab takut awak dah datang sini modul dekat sana. Okay Patrick? Okey. Okay. Baik, jadi modul tu dah boleh ready RM30. Okay, hujung bulan ni akan dapat. Baik, untuk pembentangan saya terangkan berkenaan dengan pembentangan hari ini. Pelajar perlu membentangkan definisi konsep, aspek bahasa Melayu serta contoh yang sesuai secara extemporaneous antara 3 hingga 5 minit. Maksudnya, saya akan berikan tajuk kepada anda. Contoh saya cakap untuk minggu depan 3 orang akan bentang. Jadi saya akan bagi tajuk lah apa yang perlu dibentangkan. Kemudian anda perlu sediakan slide dalam bentuk PowerPoint dan bentang dalam kelas. Masa membentang 3 hingga 5 minit. Secara extemporaneous ni maksudnya bentuk pengucapan yang terdiri daripada pengucapan yang anda spontan. Yang kedua, anda hafal. Yang ketiga, anda rujuk teks sesekali berdasarkan teks. Yang keempat, anda buat latihan terlebih dahulu. Semua tu bila digabungkan sekali menjadi extemporaneous. Maksudnya tak semestinya semua spontan. Tak semestinya semua hafal. Jadi gabung sikit-sikit jadi extemporaneous. Pembentangan dibuat dalam kelas, maksudnya secara langsung lah. Secara langsung. Walau bagaimanapun, sekiranya pelajar ada masalah internet, anda boleh melakukan rakaman video pembentangan. Anda rakam dulu, kemudian hantar dekat saya yang akan paparkan. Tapi memandangkan anda semua berada di college, jadi bolehlah bentang secara langsung, live. Baik, tugasannya individu, setiap orang wajib membentang, perlu membentang. Okey, setiap orang akan ada gilirannya membentang. Pembentangan tu unit 2 hingga unit 5 saya yang akan berikan tajuk pembentangan. Okey, untuk akhir kelas nanti saya akan berikan 3 orang untuk membentang bermula minggu hadapan. Pembentangan bermula pada minggu ketiga iaitu minggu hadapan hingga minggu ke-11. Kalau cepat habis awal lah kita boleh buat ulang kaji lepas tu. Kadang-kadang ada juga ada keadaan yang pembentangan tak habis sampai minggu 14. Sampai minggu 14 lah tengok keadaan. Baik, markah untuk pembentangan ialah 20 markah. 5 markah untuk organisasi penyampaian, 5 markah untuk isi, 5 markah bahasa dan 5 markah untuk penyampaian. Mari kita lihat satu persatu kriteria untuk anda mendapat cemerlang dalam pembentangan. Pertama, organisasi pengucapan. Okey, nak dapat cemerlang perlu nyatakan tajuk dengan jelas. Membentang ni, perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Contoh nama saya Atira Najwa, bernombor matrik E2021-1084. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan kata kerja. Contoh. Jadi ada tajuk yang dinyatakan dengan jelas. Kata kerja. Kemudian mengembangkan idea dengan kemas menggunakan tanda peralihan. Baiklah rakan-rakan sekalian, seterusnya saya akan menerangkan apa itu konsep kata kerja. Menurut Ni Safiah Karim, kata kerja ialah contoh. Yang menurut Ni Safiah Karim tu termasuk dalam kategori isi. Ada definisi dan konsep yang tepat. Kalau anda hanya menyatakan kata kerja ialah sesuatu yang menamai perbuatan, contoh. Kurang tepat, ringkas sahaja sebab tidak ada sumbernya. Jadi perlu cari menurut siapa? Baik. Untuk isi ni, anda boleh mencari isi awal-awal ni. Satu di internet lah. Internet pun berhati-hati dalam mencari sumber internet. Sebab kalau anda cari dekat blog, kadang-kadang blog tu dia bukan betul sangat pun kandungan dia. Sebab yang muat naik ataupun yang meletakkan dekat blog tu ialah pelajar juga. Contohnya tugasan yang pensyarah mereka bagi, kena tulis dekat blog. Jadi mereka tulis dekat blog. Blog tu tepat. Jadi sumber yang lebih tepat ialah buku. Buku bahasa Melayu ni nak dapat kat mana? Dekat perpustakaan Tuanku Bainun. Naik bas merah tu, dekat perhentian bas tu, pergi dekat kampus lama. Ni kan first time awak masuk kampus kan, betul? Okay, pergi dekat kampus lama, jalan kaki, lalu dekat e-learning. Tahu e-learning? Tahu tak e-learning? Tahu.
Tahu kan bangunan warna kuning tu? Lalu kat e-learning celah-celah tu pergi je straight sampailah dekat perpustakaan. Ini kalau jalan kaki lah. Kalau ada private ke lagi mudah sampai je terus depan library. Tapi naiklah bas dah sediakan bas tu. Pergi library. Kalau tak ada kat Matrix lagi, tengoklah macam mana cara nak masuk. Dah ada kat Matrix ke belum? Belum. Belum ada. Cakaplah dekat orang library tu, saya pelajar USI tapi saya belum ada kat Matrix. Tapi boleh je masuk sebenarnya. Boleh je masuk okey. Lepas tu naik tangga tingkat 3. Tingkat 3 naik tangga tu pergi belah kanan. Dia ada belah kiri, belah kanan. Belah kanan dia macam hujung sikit. Awak tengok dekat rak tu dia tulis P. P tu untuk rak bahasa. Pergi cari buku ni. Punyalah nak bagi arahan tu dari naik bas. Okey, bukunya ialah Tata Bahasa Dewan. Dia ada banyak edisi lah. Ni edisi yang baru. Kulit dia maksudnya kalau kulit lain dah saya jumpa, tak ada masalah. Asalkan buku tajuknya Tata Bahasa Dewan. Ada kulit macam ni, ada kulit macam ni, ada kulit macam ni. Ini yang terkini lah kulit dia macam ni. Okey, cari buku ni. Ini ialah buku yang awak boleh rujuk. Sebab pelajar degree tak ada, jadi saya yakin dan percaya buku ni banyak. Cuma awak berebut sama-sama diploma awak lah. Kalau saya dulu bila lecturer kata ada buku kat library terus pergi berebut sebab takut orang lain rembat dulu. Ataupun bukunya ialah Linguistik yang ditulis oleh Abdullah Hassan. Dan ni ada banyak definisi yang anda boleh cari. Jadi kalau anda jumpa saja buku yang ditulis oleh Abdullah Hassan ke Nik Safiah Karim ataupun Asmah Omar, anda boleh rujuk buku tu. Tak ada masalah. Kira sumber yang sangat kukuh lah. Baik, itu berkenaan dengan isi. Perlu ada definisi dan konsep yang tepat. Huraian isi luas dan padat ikut kategori. Masuk padat ni, anda tak perlu salin semua yang dah jumpa dalam buku. Ada pelajar yang saya jumpa, mereka salin je semua. Bila bentang 20 minit. Sedangkan masa membentang berapa minit kelas? 3 hingga 5. 3 hingga 5. Ya, 3 hingga 5 minit sahaja. Kalau tak mematuhi masa pembentangan, anda tak dapat kat sini ni, markah kat sini, masa mencukupi. Sebab untuk mendapat markah cemerlang dekat organisasi, masa perlu cukup. Okey. Jadi lakukan pembentangan anda tu secara luas dan padat. Luas dan padat. Ada kategori yang tepat serta contoh yang betul. Contoh kata kerja. Kata kerja terbagi kepada 2. Kata kerja transitif, kata kerja tak transitif. Contoh kata kerja transitif apa? Bagi contoh terus. Bagi contoh ayat sikit. Dah, siap. Itu je. Untuk bahasa pula, untuk mendapat markah cemerlang, ayat yang dibina baik tata bahasanya dan mudah difahami. Untuk pembentangan ni saja, elakkan penggunaan bahasa pasar ataupun logat setempat ataupun pencampuran bahasa. Kurangkan so. And then, you all, korang, tak perlulah. Baik, kalian tahu tak apa maksud kata kerja? Tanyalah kawan awak, Aiman apa maksud kata kerja? Aiman macam, okay, tak apa Aiman, saya jelaskan. Kata kerja ialah, macam tu lah pembentangan yang bagus. Ada komunikasi dua hala. Baik, kemudian dari segi penyampaian, apa yang dinilai dalam penyampaian, sebutan perlu jelas, intonasi menarik. Maksud intonasi menarik ni tak perlulah anda macam bercerita. Kawan-kawan tahu tak? Tak perlu macam tu. Tapi jangan menggunakan nada monoton. Tahu monoton? Satu ton je. Hari ni saya nak terang pasal kata kerja. Tidak boleh lah macam tu. Cakap macam biasa, santai. Hari ni saya nak terangkan tentang kata kerja. Kata kerja ialah kata kerja yang macam tu. Cakap macam biasa saja. Sebutan perlu jelas. Walau bagaimanapun, sekiranya anda mempunyai masalah dari segi mungkin lidah pendek ke ataupun apa-apa sajalah masalah kesihatan, tolong WhatsApp saya personal supaya saya faham keadaan anda. Supaya saya faham keadaan anda. Saya takut saya judge, faham tak? Terlebih
macam apa budak ni, tak boleh lah macam tu. Okay, tolong WhatsApp saya personal kalau ada masalah kesihatan. Pelajar faham dan mampu menjawab soalan dengan yakin. Maksudnya, sebaik saja selesai pembentangan, saya akan menanyakan soalan kepada pembentang. Contoh, awak bentang kata kerja. Baik, saya nak tanya, macam mana nak bezakan? Contoh. Jadi sekiranya anda mampu menjawab soalan dengan yakin, anda layak mendapat cemerlang. Kalau anda pun bila saya tanya soalan, padahal anda baru bentang ni, tapi bila saya tanya soalan, maksudnya anda sendiri tak faham dengan apa yang anda bentang, maka markahnya ialah sederhana. Sebab kriterianya di sini pelajar kurang faham dan kurang mampu menjawab soalan dengan tepat. Sebab kalau senyap terus, saya tak tahulah poin 0 hingga 1. Okay. Sebelum saya terlupa, ini selalu pelajar buat. Mereka tidak ada kesimpulan. Bila dah bentang, perlu ada kesimpulannya. Terangkan balik apa yang awak dah bentang. Sebab 5 minit anda bentang, orang kadang-kadang macam ada yang berangan, lari sikit. Jadi ingatkan semula kawan-kawan. Okay, kesimpulannya rakan-rakan. Hari ini saya dah bentangkan berkenaan dengan kategori pola keselarasan huruf vokal. Iaitu ada 18 polanya. Apa dia? Macam tu. Terangkan balik. Ingatkan balik. Maksudnya kalau dalam karangan tu dia macam kesimpulan kecil. Tegaskan semula. Baik, ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan pembentangan ni? Sila tanya sekarang. Ada tak soalan? Kalau tak ada, boleh tak cakap tak ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Baiklah, tak ada. Kalau ada, mungkinlah nanti bila dah nak buat baru ada soalan. Sila tanya dalam grup WhatsApp. Macam biasalah. Okey. Saya nak tanya siapa 3 orang yang sukarela untuk membentang pada minggu hadapan. Mungkin ada orang dia macam saya nak settlekan awal-awal sebab saya tak nak serabut di kemudian hari. Sebab bila awak dah bentang minggu hadapan ni, kira satu kerja khusus awak dah selesai. Tinggal lagi esei dan latihan pengukuhan. Ni. Awak ada 3 je kerja khusus. Esei dah nak hantar minggu depan. Pembentangan kalau anda bentang minggu depan dah kira selesai. Tinggal lagi modul je. Siapa nak bentang minggu hadapan? Tidak mengapa, saya boleh bimbing. Maksudnya anda boleh buat slide terlebih dahulu. Kemudian WhatsAppkan kepada saya untuk saya semak secara sekali imbas lah. Kalau anda rasa anda tak yakin. Siapa yang suka rela? Tak ada? Kalau tak ada, saya petik saja nama Ya Aiman? Aiman macam nak cakap sesuatu saja? Tak ada puan. Tak ada? Setuju saya petik je nama ni? Setuju. Setuju, okey baik. Sebab saya ingat nak keluarkan senarai nama dan juga awak punya tajuk terus. Tapi sebab ada lagi pelajar yang masuk keluar kumpulan, jadi saya tak dapat buat macam tu. Jadi saya pilih 3 orang dulu Okey, ni semua memang akan berada dalam kumpulan ni lah. Tak ada yang nak drop ke apa betul? Betul. Betul. Saya petik saja nama sebab saya pun tak kenal siapa-siapa dalam kelas ni. Saya cuma baru kenal Aiman sebab dia ketua. Lepas tu Razrin sebab dia penolong dan Hazimah yang baru masuk bulan ni. Okay. Zuria dan Zuria Nabila. Saya. Boleh anda giliran pertama? Boleh ikut. Okey. Ini saya saja tanya sebenarnya. Dia macam arahan lah. Anda yang pertama. Okey, tolong Razrin. Tolong catatkan, nanti tulis dalam kumpulan WhatsApp supaya semua cakna lah siapa yang bentang minggu depan. Boleh Razrin? Okey. Okey. Jadi Nur Zuria Nabila, tajuknya ialah perkembangan sistem ejaan bahasa Melayu. Perkembangan sistem ejaan bahasa Melayu dalam kurungan kuno, Jawi, Rumi. Kuno, Jawi, Rumi. Jadi Zuria perlu membentangkan berkenaan dengan sistem ejaan bahasa Melayu bandingkan 3 zaman ni. Zaman kuno, macam mana sistem ejaannya. Dia adalah
Banyaklah macam mana bentuk tulisannya. Kemudian Jawi macam mana? Okey, tahun bila? Kemudian Rumi. Rumi tahun bila? Yang kita guna sekarang ni Rumi lah. Jadi Zuriah kena terangkan yang itu. Ingat ringkas dan padat. Baik, tajuk yang kedua, laki pula lah. Oh, sikit je laki dalam kumpulan ni Syukri? Ya, madam. Okey, Syukri. Syukri tajuknya ialah konsonan. Saya sebut ni baku konsonan. Vokal, bukan C. Vokal. Kemudian diftong, D-I-F-T-O-N-G. Diftong dan konsonan gabungan. Nanti Syukri perlu jelaskanlah apa itu konsonan, apa itu vokal, apa itu diftong dan konsonan gabungan dan tunjukkan contoh-contohnya. Madam, Ya? yang maksud ni yang ni konsonan, vokal ni lain-lain lah. Ada empat. Ya, ada 4 benda. Okey. Okey. Baik, seterusnya seorang lagi ialah Syakirah. Nurul Syakirah. Ya. Okey, anda bertuah Nurul Syakirah, tajuk anda ialah pola, P-O-L-A, pola, keselarasan huruf vokal. Ada 18 pola kat situ nanti. Pola keselarasan huruf vokal dan kekecualian sistem keselarasan huruf vokal. Dapat tangkap Syakirah? Dapat. Okey, Razim pun dapat Okey, baik. Jadi 3 orang ni akan membentang pada minggu hadapan. Sebaik saja saya selesai mengambil kedatangan. Jadi orang yang membentang tu sila bersedialah. Kalau ada masalah teknikal ke, maklumkan awal. Supaya kita dapat cari jalan penyelesaian. Esei macam mana? Dah buat ke belum? Nah. Sudah. Dah. Siap ke? Dah, belum siap tengah buat. Tak start lagi. Okey, jangan lupa hantar minggu hadapan. Tarikh tutupnya saya akan letak hari Sabtu jam 11 malam. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tanya terus dalam kelas ni supaya saya dapat jawab terus. Setakat ni tak ada. Okey, bagus ada. Aiman. Tak ada Baik, sekiranya tidak ada, maka saya tamatkan kelas kita hari ini di sini sahaja. Siapa yang mungkin baru masuk ataupun rasa macam saya tak ambil kedatangan dia lagi, sila tunggu. Yang lain bolehlah keluar dari Google Meet ni. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam, terima kasih Puan. Terima kasih, Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Farah ni memang tak ada Dalila. Ikmal Danish. Syahmi. Haziq. Sharon. Ramai tak ada ni. Memang tak hadir ke? Tak ada dalam kumpulan. Sama-sama semua.